Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh dengar suara saya? Nah, boleh dengar, boleh. Alhamdulillah. Jadi Boleh dengar. ya, jumpa lagi untuk sesi ke-9 dalam lesson Nusantara. Doktor sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Hati, sebelum tu apa ni Atika ya? ya saya. Atika sehat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okay, baik. Jadi sebelum tu kita boleh mulakan program kita pagi ini dengan umum kita Al-Fatihah. Jadi tanpa saya buang masa, saya serahkan program kita pagi ini kepada panel kita, Dr. Firdaus. Silakan Doktor. Terima kasih Atika. Jumpa lagi semula Atika dan Hafiz Ramadan. Hafiz Ramadan sehat ke? Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. القائل في محكم كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل في حديثه الشريف من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نور والرحمة للعالمين الظهور عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سئل منه ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة باقية ببقائك دائمة بدوامك لا نهاية لها دون علمك وعلى آله وأزواجه وسرياته وسلم مثل ذلك اللهم أجر يا مولانا يا ربي خفي لطفك فينا يا الله وفي أمورنا كلها يا الله وأمور المسلمين يا الله وبعد. Tak lupa saya menyapa para partisipan yang di mana-mana di merata-rata tempat dalam platform online ini kita berjumpa semula untuk melanjutkan kita punya pengajian tafsir Permata Nusantara. Oleh itu kepada AGK yang bertugas sila tampilkan naskah tafsir di skrin, kita baca sama-sama. Okey, boleh sila. Okey, baik. Kita akan sambung ke surat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masalah ini lebih cenderung menguatkan pandangan Syekh Ahmad Al-Qamari. Ini kerana kesemua buku yang dikatakan memuat hadis ini ternyata tidak menyebutkannya. Dan itu terbukti selepas penulis melakukan semakan kepada kesemua buku tersebut. Justru hadis yang penulis temui dalam kitab hadis yang dirujuk ada mengenai hamdalah dengan teks yang lebih kurang sama dengan teks hadis tersebut. Berikut ini merupakan teks hadis hamdalah. Silakan Ustaz. Ani Zuhri an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa ajzam. Terjemahannya daripada Az-Zuhri daripada Abu Hurairah, ia berkata
Rasulullah SAW bersabda, setiap perkataan yang tidak dimulakan dengan hamdalah, maka ia terputus. Menurut Syu'aib Al-Arnaud dalam takhrij hadisnya terhadap kitab Sahih Ibnu Hibban, sanad hadis ini adalah lemah kerana lemahnya Qurrah, salah seorang perawi hadis ini. Walaupun Ibnu Al-Salah Al-Nawawi melihat hadis ini sebagai hadis hasan, dan Al-Subki sendiri dalam kitab Tabaqat Al-Syafi'iyah mensahkan hadis ini, tetapi ianya didasarkan kepada sesuatu alasan yang tidak kuat untuk dijadikan sebagai hujah. Kembali kepada kepentingan basmalah bagi orang Ya, yang sekejap ya. Sebelumnya kita dah menyebutkan bahawa ada hadis populer di kalangan masyarakat kita mengenai bismillah, bahawa setiap amalan yang tidak disertai dengan bacaan bismillah maka dia terputus berkatnya. Kullu amali bani Adam la yubda'u fihi kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aftar. Ya. Nah, ternyata jadi ulama hadis berbeza pandangan. Ada yang mengatakan hadis ini hadis hasan, ada yang mengatakan hadis ini hadis dhaif. Yang mengatakan hadis hasan bahawa hadis ini pun dimuat dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar macam Sunan Abi Daud dan seterusnya lah. Tetapi Syekh Al-Ghumari cakap hadis ini sebenarnya bukan hadis hasan, dia adalah hadis dhaif. Sebab kitab-kitab hadis pun yang disebutkan memuat hadis ini pun tak betul. Selepas dirujuk, tak ada hadis ini dalam kitab hadis itu. Justru yang ada itu hanyalah hadis mengenai hamdalah, bahawa siapa yang menyebutkan suatu ucapan tanpa memulakan alhamdulillah maka ucapannya terputus berkahnya. Tapi hadis ini pun mengenai alhamdulillah adalah hadis lemah juga ya. Nah, jadi saya lebih cenderung memilih pendapat Syekh Al-Ghumari ini ya, bahawa hadis itu adalah hadis lemah, meskipun populer di kalangan orang ramai sebagai hadis hasan. Okey, sila. kembali kepada kepentingan basmalah bagi orang Islam, penulis sedar bahawa keperluan umat kepada basmalah adalah besar. Semua aktiviti manusia adalah perlu dikaitkan dengan basmalah supaya mendapat berkat Allah. Maksud tanda sahaja, kita perlu kepada basmalah dan al-isti'azah. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Seolah-olah kita tidak punya apa-apa perlindungan daripada syaitan yang kotor dan berpeluang dijangkiti sebarang gangguan syaitan sekiranya kita tidak membaca doa ini. Oleh itu, dengan basmalah, makan dan minum kita terjaga daripada syaitan. Dengan basmalah, pasangan suami isteri adalah terlindungi daripada gangguan syaitan apabila melakukan hubungan jima. Dengan basmalah, aurat kita terlindungi daripada pandangan syaitan apabila kita menanggalkan pakaian. Dengan basmalah, rumah kita tidak didiami iblis. Basmalah adalah kunci segala kebaikan, benteng kokoh orang Islam daripada gangguan iblis. Dan itu boleh melihat syaitan, musuh yang nyata tapi tidak nampak di mata. Baik, Tuan Guru Abdul Aziz dalam tafsirnya berkata, kesimpulannya, Bismillah maknanya saya menulis dengan nama Allah, saya membaca dengan nama Allah, saya tidur dengan nama Allah, saya bangun dengan nama Allah, saya makan, saya minum, saya angkat telefon, saya letak telefon, semua sekali Bismillah belaka. Dengan cara itu, Tuhan mahu manusia tidak terpedaya lagi dengan gangguan syaitan kerana sikit-sikit baca Bismillah. Sebab itu, ahli ulama kita tulis bahawa Bismillah ini sunat dibaca
sebelum daripada apa sahaja kerja yang kita buat. Hendak turun tangga, sebut bismillah. Naik tangga, sebut bismillah. Ulas steering, sebut bismillah. Buka paip, sebut bismillah. Angkat bakul, sebut bismillah. Letak bakul, sebut bismillah. Ambil duit daripada pembeli, sebut bismillah. Beri cucur atau duit baki kepada pembeli, sebut bismillah. Apa-apa sahaja, sebut bismillah. Dengan sebab bismillah terlalu banyak kita sebut, Tuhan mahu kita terpengaruh dengan ucapan bismillah dan tersirit sama kepada Allah. Sebab itu, tidak timbul masalah maksiat. Orang mukmin tidak akan buat maksiat bila dia kata bismillah. Takkanlah kita tengok selipar orang cantik, kita kata bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita pakai selipar orang. Ia tidak akan jadi begitu. Yang tidak jadi itulah yang Allah Ta'ala mahukan. Tidak jadi hendak mencuri. Kerana apa? Kerana mulut diajar dengan bismillah. Ya, jadi walaupun hadis yang berkaitan dengan basmalah tadi adalah lemah, hadis yang menyatakan bahawa setiap perbuatan atau amalan yang tak disebut dengan bismillah maka perkara terputus, tetapi makna hadis itu diterima oleh ulama. Sebab kenyataannya memang macam tu. Macam Tuan Nik Abdul Aziz, Tuan Guru kita cakapkan bahawa orang tua dulu kita memang tak pernah lepas lidahnya dari basmalah. Letak bakul saja, cakap bismillah. Ambil bakul saja, cakap bismillah. Bagi duit kepada pembeli, cakap bismillah. Ambil duit kembali, baca juga semuanya bismillah. Jadi mulut orang tua dulu kita sentiasa basah dengan bismillah. Jadi seolah-olahnya mereka percaya bahawa kalau bismillah tak ada, maka semua benda tak jadi. Ini yang kita kena ambil daripada amalan orang tua kita. Apa saja kita kena buat, kena baca bismillah dahulu. Barulah terasa berkat amalan kita itu. Okey. Baik, saya sambung. Walau banyak bagaimanapun kita membaca bismillahirrahmanirrahim puluhan kali, ratusan kali kita membacanya dalam sehari, kita tidak pernah bosan membacanya. Kenapa? Kerana kita meyakini bahawa apa-apa sahaja kita buat tidak akan mendapat berkat tanpa bismillah. Said Al-Musi dalam kitabnya Isharat Al-Ijaz berkata, tidak selalunya sesuatu yang berulang-ulang dilakukan membuat kita bosan. Ada ketiganya, sesuatu yang berulang-ulang adalah baik dan ada masanya juga membosankan. Contohnya, kita mempunyai makanan asas yang setiap hari kita makan, seperti nasi bagi orang Asia dan roti bagi orang Arab. Walaupun kita makan nasi setiap hari, tetapi kita tidak pernah berasa bosan. Justru selalunya kita rasa lasat dengan hidangan yang bervariasi. Kita juga ada makanan tambahan, bukan makanan asas. Jika jenis makanan ini dijadikan sebagai makanan asas yang setiap hari kita selalu makan, maka kita sudah pasti akan bosan. Namun, jika ia disajikan sebagai pemanis mulut setelah makan, maka ia pun terasa lazat kerana dihidangkan sesuai dengan waktu dan keperluan. Demikian juga halnya dengan ucapan. Ada kalanya suatu ucapan atau kalimat dirasai mempunyai kekuatan maknawi yang membakar semangat jiwa dan menggugah perasaan. Jenis ucapan seperti ini sentiasa dirasai enak didengar meskipun berulang-ulang diperdengarkan kerana ia langsung menyatu dengan perasaan. Selain jenis ucapan ini, terdapat juga ucapan yang ditamsilkan seperti hiasan dan makanan pemanis mulut. Ucapan seperti ini perlu
kepada perubahan bentuk dan gaya persembahan. Jika tidak, ia membuat kita bosan dan telinga pun terkadang terasa sakit. Sebagai kalam Allah, Al-Quran tidak pernah membosankan meskipun selalu kita dengar setiap hari. Semua ayat Al-Quran bak sari pati makanan bagi tubuh. Dengan selalu mendengarkan Al-Quran, akal dan jiwa mendapatkan pencerahan dan sinaran ketuhanan yang kuat. Walaupun demikian, basmalah adalah sebaik-baik saripati makanan Al-Quran. Basmalah adalah simbol kehidupan dan cahaya ketuhanan. Oleh itu, setiap kali basmalah diucapkan, berbagai makna kehidupan dan hakikat ketuhanan terzahirkan. Okey. Jadi macam ni, sekiranya ada yang bertanya, tak bosan ke kalau kita selalu ucap basmalah kan? Kalau kita ada soalan pelik macam tu, kita kena balik kenal diri kita. Tanya diri kita, kenapa pula kita bertanya soalan macam ni sebab basmalah ini kita tak ada bosan-bosan untuk membacanya ya. Sebab setiap kali kita baca dengan penjiwaan, dengan penghayatan, setiap kali itu juga kita mendapatkan makna yang berbeza dengan makna sebelumnya. Selalu ada makna yang baru. Coba kita tengok ya, dulu pahlawan kita ya, pejuang-pejuang kita. Sebab sahaja mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, takbir 3 kali, mereka seolah-olahnya sudah menang perang meskipun belum berperang. Itu adalah semangat spirit Bismillah dengan takbir ya. Macam kemarin kan Al-Qassam dengan Yahudi kan, Israel selepas perang diberitakan bahawa Al-Qassam sudah menang perang kan. Rasa macam percaya dan tidak percaya kan. Jadi kita buka TV lah, selepas kita buka TV, kita tengok warga Palestin turun semua jalan bertakbir, kita sudah yakin bahawa mereka sudah menang. Jadi di sebalik lafaz itu ya, ada isyarat. Jadi kalau orang sudah bertakbir itu maknanya sudah menang lah itu. Jadi dari situ kita yakin, betul lah Al-Qassam memang sudah menang lah. Warga Palestin sudah menang atas Zionisme yang ada di Palestin, di Israel itu. Ya. Jadi ibaratnya Bismillah itu adalah makanan asas bagi jiwa kan. Macam kita setiap hari kita makan nasi. Ada ke orang yang bosan makan nasi? Tak ada. Mungkin dia hanya perlu kepada variasi ya. Hari ini mungkin makan nasi biryani, esok makan bubur pula, esok lusa pula dia makan bubur lambu, macam itulah. Tapi tidak ada orang yang cakap saya bosan makan nasi lah. Tapi kalau ditukar variasi nasinya itu, saya rasa mereka tak akan bosan. Jadi macam itu juga. Jadi dalam Al-Quran adalah makanan asas vitamin bagi jiwa. Jadi tak ada bosan-bosan kita mendengarkan Al-Quran. Jadi kalau ada orang cakap saya bosan lah mendengar Bismillah, maknanya orang ini hatinya lagi sakit, perlu diobati. Okey? Sila. Seterusnya, makasih utama Al-Quran pada basmalah. Menurut Sa'id Al-Mursi dalam kitabnya Isharat Al-Ijaz, terdapat 4 tujuan asas di sebalik penurunan Al-Quran, iaitu untuk membincangkan perkara ketuhanan, kenabian, keadilan mutlak Allah dan hari kebangkitan. Keempat makasih ini duduk pada basmalah secara implisit. Penjelasannya adalah seperti berikut. Makasih pertama ketuhanan, iaitu uluhiyah. Al-Quran diturunkan untuk membincangkan perkara ketuhanan. Manakala lafaz jalalah Allah, kataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada basmalah menunjukkan perkara ini dengan terang. Selain itu, makna huruf ba pada Bismillah yang memahamkan bahawa hamba apabila mengucapkan basmalah, maka ia pada hakikatnya telah meminta pertolongan Allah
dalam apa jua aktiviti yang dilakukan serta meminta kebersamaan Allah supaya pekerjaan mendapat berkat dan redha-Nya. Kedua-dua makna huruf ba pada Bismillah mengandungi isyarat tauhid. Sebaik sahaja kita membaca basmalah, maka kita pada hakikatnya telah bertauhidkan Allah, Tuhan yang Esa. Baik, makasih kedua, kenabian. Al-Quran turut diturunkan untuk membincangkan perkara kenabian. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberitahu manusia tentang siapa Tuhan mereka yang wajib disembah dan menjelaskan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang wajib patuh dan taat terhadap perintah dan larangannya. Perkara kenabian ini tersirat pada lafaz kul yang bermaksud katakanlah. Berdasarkan kaedah bahasa Arab, apabila binaan suatu ayat dimulakan dengan huruf seperti pada basmalah, maka dianggarkan ada kata kerja yang munasabah yang wujud secara maya, iaitu maknawi sebelum ayat itu. Dalam konteks basmalah ini, kata kerja yang munasabah adalah kul. Perintah untuk membaca basmalah ini yang difahami melalui perkataan kul adalah ditujukan kepada baginda Nabi SAW selaku Nabi junjungan umat Islam dan ditujukan juga kepada umatnya. Seperti inilah perkara kenabian terzahir pada basmalah. Baik, seterusnya makasih ketiga, keadilan mutlak Allah. Kian hari kian rosak sistem keadilan. Banyak orang yang tercari-cari keadilan yang sebenar. Ramai orang berasa dizalimi, dirampas haknya tanpa hak dan dasar yang hukum. Banyak orang yang tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah. Terdapat banyak kecurangan yang berlaku dalam semua sektor kehidupan. Curang dalam berniaga, curang dalam berkawan, curang dalam menjalankan amanah. Oleh itu, Al-Quran diturunkan untuk membetulkan keadaan ini dan meluruskan jalan hidup manusia melalui konsep mizan Al-Quran dan adil. Oleh itu, manusia melihat adil suatu perkara sekiranya perbuatan baik diganjari pahala dan perbuatan buruk dikenakan hukuman yang setimpal. Sungguh susah menggapai keadilan di dunia dalam arti yang mutlak, bahkan dinafikan pelaksanaannya. Betapa banyak orang yang lepas dari jerat hukum hanya kerana pintar mengelabui penegak hukum. Ada masanya seseorang terlepas dari jeruji penjara kerana mempunyai harta dan kekuasaan yang dapat membeli semua, termasuk hukum. Oleh itu, manusia memerlukan keadilan mutlak Allah di akhirat. Dengan ini, kebenaran nampak benar dan kebatilan nampak batin. Orang beriman masuk syurga dan orang kafir kekal di neraka. Maka keadilan dan ihsan Allah ini yang duduk pada basmalah berzahir melalui tafsiran Ar-Rahman. Makasih keempat, hari kebangkitan fizikal dan perhimpunan besar di padang mahsyar. Manusia zaman berzaman banyak yang menafikan kebangkitan fizikal dan perhimpunan besar di padang mahsyar seperti yang direkodkan Al-Quran pada sejarah kenabian. Khususnya pada zaman materi, iaitu kebendaan. Seperti ini yang banyak membutakan hati manusia sehingga mereka mengingkari perkara-perkara metafizik iaitu ghaib seperti kebangkitan fizik di akhirat. Oleh itu, Al-Quran turut diturunkan untuk menjelaskan perkara ini dengan terang. Melalui ayat-ayat Al-Quran
keadaan yang berkaitan perkara ini terzahir, maka adalah betul Allah. Selepas manusia dibangkitkan semula dari alam barzakh, mereka dikumpulkan dalam perhimpunan besar pada mahsyar untuk menerima kitab amal mereka selama hidup di dunia. Pada hari itu, kumpulan orang beriman yang terselamat daripada seksa neraka berbahagia apabila menerima kitab amal mereka dengan tangan kanan, manakala kumpulan orang kafir yang akan dihempaskan ke dalam neraka berduka cita dan meminta kepada Allah untuk dikembalikan semula ke dunia berbuat kebaikan apabila menerima kitab amal dengan tangan kiri. Inilah kepentingan kebangkitan fizikal dan perhimpunan besar pada mahsyar yang menampakkan mana kumpulan manusia yang terselamat dan mana kumpulan manusia yang akan hidup sengsara selama-lamanya. Perkara ini terzahir pada basmalah melalui tafsiran Ar-Rahim. Ya. Jadi sebelumnya kita pun sudah menyebutkannya bahawa maqasid utama Al-Quran itu menurut Said Nursi ada 4 ya. Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan perkara ketuhanan, Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan perkara kenabian, Al-Quran diturunkan untuk mewujudkan keadilan, Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan perkara kebangkitan fisik selepas mati dan perkumpulan di padang mahsyar, dan kesemua perkara ini boleh dikeluarkan daripada basmalah. Ya, sudah dijelaskan tadi secara terperinci. Tapi saya nak mengambil satu contoh ya mengenai keadilannya. Jadi Al-Quran diturunkan untuk memberikan konsep ya, yang jelas tentang macam mana keadilan itu perlu diwujudkan ya. Sebab kenyataannya kita berdepan dengan perlakuan yang tidak adil. Ada masanya kita berdepan dengan perlakuan yang tidak adil. Dan ada masanya orang di mahkamah berasa terzalimi ya, berasa tidak puas atas putusan Dewan Hakim, merasa dizalimi. Ya, dan sudah tentu Allah sebagai Tuhan yang maha luas rahmatnya tidak akan membiarkan hambanya kecewa kan. Jadi yang merasa dizalimi itu akan mendapatkan haknya nanti di akhirat. Jadi orang yang merasa dizalimi akan datang mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku di akhirat, di dunia telah melakukan semua cara hukum untuk mengambil hak aku, tapi aku masih dizalimi. Maka ya Allah, tunaikanlah aku. Maka akan ada pengadilan di akhirat. Jadi rahmat Allah Ar-Rahman, ya Allah sebagai pemilik rahmat yang akan tersahih nanti di akhirat. Bahwa semua yang dizalimi akan mendapatkan keadilan nanti di akhirat. Sebab kalau di dunia memang macam mustahil lah mendapatkan keadilan kan. Sebab kadang orang punya kuasa, punya duit, punya harta, sehingga dengan kuasa dan hartanya itu mereka boleh membeli keadilan, mereka boleh membeli hukum ya. Akhirnya yang terzalimi tetap terzalimi ya. Okey, jadi macam tu ya. Okey, sila lanjut. Seterusnya tadabbur amali. Yang pertama, sudah berapa kali aku mengucapkan basmalah pada hari ini? Sepatutnya aku memulakan bacaan basmalah setiap kali mahu melakukan sebarang aktiviti harian. Sekarang juga aku mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, aku sungguh merasakan kebersamaan Allah setiap kali mengucapkan basmalah. Basmalah adalah pembangun semangat jiwa saya yang paling utama. Aku tidak akan melepaskan basmalah. Aku akan membacanya selalu. Dialah zikirku yang utama. Ya, jadi dalam tadabbur amal ini kita seolah-olahnya bertanya apa sebenarnya yang Allah mahukan kepada aku pada basmalah inilah. Jadi ya Allah mahukan kita bertanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah mengamalkan basmalah sebagai zikir harian kita atau belum?
Jadi kita kena bertanya, sudah berapa kali aku baca basmalah? Jadi kalau belum baca basmalah, cepat-cepatlah baca basmalah. Jadikan ia sebagai zikir harian ya. Sebab dengan bacaan basmalah itu kita boleh merasakan kebersamaan Allah dengan kita dalam setiap masa. Ini yang pentingnya. Jadi inilah tadabbur amali yang harus kita bawa dalam kehidupan harian kita. Bukan hanya sekadar belajar tafsir basmalah, bukan sekadar tahu pandangan-pandangan ulama mengenai kepentingan basmalah, tapi kita kena bawa basmalah ini dalam kehidupan harian kita. Kita sendiri amalkan sehingga kita sendiri yang merasakan faedah basmalah itu terhadap kehidupan kita. Oke. Baik, seterusnya faedah dan pengajaran hidup. Yang pertama, pola binaan basmalah menunjukkan dengan jelas kelemahan diri manusia. Mereka dalam hidupnya mempunyai banyak keperluan. Mereka dalam hidupnya memerlukan pertolongan dan kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam memperolehi keperluan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya yang sungguh sangat luas membekalkan manusia basmalah sebagai laluan untuk memperolehi keperluan tersebut dan berkat Allah. Oleh itu, digalakkan bacaan basmalah ini secara berterusan supaya kita selalu tetap sekiranya basmalah diucapkan selalu secara berterusan dalam apa jua pekerjaan yang dilakukan dan dihayati maknanya, maka ia dapat menjadi kawalan terbaik dalam mencegah diri ini terjerumus ke dalam perkara maksiat. Basmalah dibaca untuk melakukan perkara yang baik, bukan untuk melakukan perkara yang buruk. Tidak ada orang yang membaca basmalah ketika mahu mencuri. Sekiranya ada yang membaca basmalah ketika mahu melakukan kemungkaran, maka akidah dan iman orang seperti ini adalah tidak sabit dan telah mempermainkan syariat. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui hukuman setimpal kepada orang semacam ini. Yang ketiga, basmalah adalah pintu untuk mengingati kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala melalui nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Dengan mengingati kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun menyedari betapa kerdilnya diri ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu selalu ada dorongan dalam jiwa untuk selalu mengaitkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mendapati berkat dan rahmatnya selalu. Inilah keistimewaan basmalah sebagai kunci segala kebaikan. Oke. Lanjut ya. Kita masuk ke tafsir ayat lain. Baik. Seterusnya ayat kedua, iaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kata kunci pujian, tarbiyah, pengurusan dan alam. Munasabah Al-Fatihah dengan keempat-empat surah Al-Quran yang dimulakan dengan hamdalah. Selain Al-Fatihah, terdapat 4 lagi surah Al-Quran yang dimulakan dengan hamdalah, iaitu surah Al-An'am, Al-Kahfi, Sabah dan surah Fatir. Menurut Fakhruddin Al-Razi, dalam tafsirnya, terdapat munasabah antara kelima-lima surah ini satu sama lain dengan rahsia hamdalah pada permulaan setiap surah. Penjelasannya seperti berikut. Yang pertama, surah Al-An'am dimulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala as-zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Permulaan surah ini menyatakan bahawa
Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, gelap dan terang cahaya. Manakala Allah adalah Tuhan semesta alam, seperti yang dinyatakan dalam Al-Fatihah, iaitu Rabbil Alamin. Semua makhluk selain daripada Allah adalah bahagian alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan urusan alam semesta ini dengan pengurusan, iaitu tarbiyah yang bijak, seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Fatihah melalui firman-Nya, iaitu Rabbil Alamin. Baik, yang kedua, surah Al-Kahfi dimulakan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Permulaan surah ini menyatakan bahawa segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya, baginda Nabi Muhammad SAW. Tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk mendidik jiwa dan roh supaya terbimbing kepada jalan yang lurus. Permulaan ayat ini memberi isyarat kepada tarbiyah rohaniah. Manakala ayat Al-Fatihah ini memberi isyarat kepada pengurusan tarbiyah alam semesta secara amnya yang merangkumi pengurusan rohaniah kepada malaikat, jin, manusia, syaitan dan pengurusan jasmaniah terhadap jisim langit dan bumi. Yang ketiga, surah Sabah dimulakan dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Permulaan surah ini menyatakan bahawa segala puji bagi Allah yang memiliki segala sesuatu yang wujud di langit dan di bumi. Ini pun bahagian alam semesta yang masuk dalam pengurusan tarbiyah Allah yang merangkumi alam semesta dan isinya seperti yang dinyatakan dalam surah Fatihah tersebut. Yang keempat, surah Fatir dimulakan dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna allaha ala kulli syai'in qadir. Permulaan surah ini menyatakan bahawa segala puji bagi Allah yang telah menciptakan jisim langit dan bumi dan menjadikan kedua-duanya menerima perubahan berdasarkan hukum semula jadi yang ada dalam sunnatullah. Perkara ini pun dikawal baik oleh pengurusan tarbiyah Allah yang maha bijak yang merangkumi alam semesta dan isi seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Fatihah, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi di dalam Al-Quran ada beberapa surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Macam surah Al-Fatihah sendiri, surah Al-Kahfi yang setiap hari Jumat kita baca, surah Sabah, surah Fatir dengan surah Al-An'am. Tapi selepas Alhamdulillah itu, kalimat yang datang beza-beza. Tapi keistimewaannya meskipun Alhamdulillah dengan variasi-variasinya yang ada pada setiap surah itu, semuanya terkait satu sama lain. Saya ambil satu contoh saja sebab sudah dibaca tadi semuanya. Macam surah Al-Kahfi dengan surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Kahfi selalu kita membaca Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwajan. Jadi di sini
Allah menyatakan bahwa segala puji bagi Allah, pemilik yang Alkitab yang Allah turunkan sebagai tarbiyah rohani kepada baginda Nabi. Nah, di mana Al-Quran itu tidaklah bengkoknya, dia lurus memberikan hidayah. Jadi di situ Allah adalah pemilik Al-Quran, Alkitab yang mengandungi tarbiyah rohaniah. Manakala dalam surah Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah menyatakan bahwa Allah pemilik segala semua alam ya, yang menguruskan jisim langit dan bumi dan jisim semua makhluk dengan tarbiyah khalqiyah, bukan tarbiyah rohaniah pula, tapi tarbiyah khalqiyah ya. Nah, jadi semuanya diuruskan oleh Allah. Hanya saja pengurusan itu, tarbiyah itu disesuaikan dengan konteks kalimat yang sedia ada dalam setiap permulaan surah-surah Al-Quran yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Nah, jadi sangat bagus ya keterkaitan antara setiap surah itu yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Oke, sila lanjut. Seterusnya, munasabah hamdalah dengan basmalah. Menurut Bassam dalam tesisnya, apabila manusia memulakan ucapannya dengan menyebut nama Allah pada basmalah sebagai penyaksian dan pengakuan terhadap ketuhanan Allah, kemurahan dan rahmatnya, ia kemudiannya bersyukur kepada Allah dengan memanjatkan puji-pujian kepadanya melalui bacaan hamdalah, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi dengan mengucapkan Alhamdulillah, sebenarnya kita sudah bersyukur bahwa kita bersyukur Allah memberikan kita rasa ketuhanan. Sebab kalau kita membaca Bismillah dengan penghayatan ya, dengan penghayatan Bismillahirrahmanirrahim, kita hayati makna-makna yang ada pada lafaz jalala Ar-Rahman Ar-Rahim, maka akan tersahih dalam diri kita makna-makna ketuhanan yang sangat besar, dan itu membuat kita seronok ya. Jadi selepas kita membaca Alhamdulillah, seolah-olahnya kita bersyukur Allah telah mengurniakan kita makna-makna ketuhanan yang sungguh sangat menyentuh jiwa kita yang paling dalam itu ya. Oke. Lanjut lagi. Munasabah hamdalah pada Al-Fatihah dengan pintu syurga dan doa ahli syurga. Ya. Menurut Safuddin Al-Razi dalam tafsirnya, pintu syurga ada 8 buah. Manakala jumlah huruf Alhamdulillah juga ada 8 huruf. Doa ahli syurga juga adalah hamdalah, seperti yang direkodkan dalam surah Yunus ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini semua munasabah yang ditangkap oleh ulama ahli tafsir yang sungguh sangat menyentuh ya. Sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa dalam Al-Fatihah itu ada 8 maqamat ya. Ada 8 darjat kehambaan yang pertama maqamuz zikr ya, maqamuz zikr. Kemudian maqam as-sana alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, maqam ar-raja ya kan. Kemudian Malik Yaumiddin, maqam al-khauf, takut kepada Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah maqam ikhlas kepada Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, maqam ad-du'a atau at-tadarru, maqam doa. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, maqamul hidayah. Jadi kalau ke 8 maqam ini kita boleh hayati, maknanya kita boleh terapkan dalam kehidupan kita, maka menurut Ar-Razi kita berhak mendapatkan, kita punya peluang untuk mendapatkan kesempatan masuk ke dalam surga dalam mana-mana pintu yang kita sukai, 8 pintu surga. Nah, di sini pun dinyatakan tak jauh sama dengan yang sebelumnya dinyatakan bahwa pintu surga ada 8 ya, sementara huruf Alhamdulillah juga ada 8. Ini munasabah saja ya. Nah, kemudian doa di surga pun adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah,
Jadi perbanyaklah lah baca Alhamdulillahirabbil alamin kalau mau dapat syurga ya. Okey, sila lanjut. Kita habiskan saat ini. Ma'ana'am hamdalah. Maknanya alhamdulillah, kita selalunya diajarkan untuk bersyukur. Nilai mulia ini telah ditanamkan dalam diri kita oleh orang tua awal-awal lagi di usia kanak-kanak. Orang tua tidak mahukan anaknya tumbuh membesar menjadi anak yang derhaka, tidak pintar menyatakan kesyukuran. Ucapkan terima kasih adalah ucapan orang tua kepada anaknya apabila sang anak menerima hadiah atau apa-apa pemberian daripada orang lain. Dalam masyarakat Melayu di Nusantara ini, terima kasih diucapkan dalam ungkapan yang banyak menerusi bahasa kaum yang beraneka ragam. Orang Jawa berterima kasih dengan mengucapkan matur nuwun, manakala Bugis Melayu berterima kasih dengan mengucapkan Wang Allah Ta'ala. Saya tak berapa mahir bahasa Bugis. Baik, Puang Allah Ta'ala pala ki. Okay. Yang bermaksud hanya Allah jua yang dapat membalas kebaikan anda, atau dengan mengucapkan Kuhu Sumani, iaitu bahasa orang tua dahulu yang sudah ditinggalkan penggunaannya oleh anak Bugis sekarang. Didikan seperti ini adalah baik dan sememangnya menjadi batu asas untuk menyatakan kesyukuran kepada Allah apabila sang anak sudah baligh dan sudah mengenal Islam yang sebenar. Walaupun demikian, Al-Quran mengajarkan kita bahawa ucapan syukur kepada Allah dengan menyatakan pujian kepadanya bahawa dia adalah Tuhan sekalian alam yang telah menguruskan pentadbiran semua makhluk sekalian alam ini dengan sungguh sangat sempurna, sama ada pengurusan itu tersahir melalui tarbiyah rohaniah maupun tarbiyah jasmaniah. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyatakan kesyukuran kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Baik, kita sambung pula binaan hamdalah. Berdasarkan data Al-Quran, kesemua lafaz hamdalah datang dengan lafaz ini, Alhamdulillah, seperti zikir hamdalah yang selalunya kita ucapkan secara berterusan selepas solat fardu. Walaupun demikian, terdapat berbagai bentuk lafaz hamdalah seperti yang kita sering dengar pada khutbah solat Jumaat. Ada masanya khatib memulakan khutbahnya dengan ucapan Alhamdulillah, iaitu Alhamdulillah, dan ada masanya juga dengan lafaz nahmadullah ataupun lafaz yang sejenis. Soalannya, kenapa Al-Quran lebih memilih lafaz Alhamdulillah berbanding lafaz lain dalam menyatakan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya rasa nantilah ini artikel ya, sebab ini panjang penjelasannya ya. Ya, jadi dalam budaya Melayu kita kan, kalau kita mengucapkan terima kasih banyak sekali variasinya kepada orang kan. Macam kalau orang Jawa, betul kan saya Hafiz Ramadan dengan artikel kalau saya silap je, matur suwun kan. Terima kasih kan. Kalau dalam bahasa Bugis biasanya Pong Allah Ta'ala pala ki. Tetapi ketika kita mengucapkan syukur kepada Allah, Allah hanya memilih satu ucapan untuk kita pakai, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sepatutnya kalau kita mengucapkan terima kasih, kita ucapkan dulu ucapan terima kasih kepada Allah Alhamdulillah, baru kita ucapkan terima kasih kepada makhluknya.
Sebab dengan bantuan Allah lah pertolongan makhluk dah datang kan. Ya, adapun kenapa kita dalam hamdalah kita membaca alhamdulillah, kenapa bukan perkataan lain, nanti esok kita rungkai ni sebab masa sudah suntuk ya. Ada soalan ke? Okey, partisipan yang nak bertanya sila. Kita ada soalan. Ada ke? Okay, kita tak ada soalan. Kalau tak ada soalan nanti kan saya rasa kita masih boleh lanjutkan ini. Apa ini? Pola binaan hamdalah. Kita habiskan saat ini ya. Baik. Pola binaan hamdalah. Berdasarkan data Al-Quran, kesemua lafaz hamdalah datang dengan lafaz ini, alhamdulillah. Seperti zikir hamdalah yang selalunya kita ucapkan secara berterusan selepas solat fardu. Walaupun demikian, terdapat berbagai bentuk lafaz hamdalah seperti yang kita sering dengar pada solat lepas solat Jumaat. Ada masanya khatib memulakan khutbahnya dengan ucapan hamdalah dan ada iaitu alhamdulillah, dan ada masanya juga dengan lafaz nahmadullah ataupun lafaz yang sejenis. Soalannya, kenapa Al-Quran lebih memilih lafaz alhamdulillah berbanding lafaz lain dalam menyatakan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Makna apa yang mahu dizahirkan Allah melalui pemilihan lafaz ini, iaitu alhamdulillah? Sudah tentu pilihan Al-Quran adalah lebih tinggi nilai estetika dan ketetapan maknanya dalam semua peringkat binaan kalimat dan ayat berbanding binaan lain yang diucapkan oleh manusia, walaupun mempunyai kemiripan seperti pada jenis-jenis lafaz hamdalah. Menurut Fakhruddin Al-Razi dalam tafsirnya, lafaz alhamdulillah bermaksud segala pujian yang diucapkan seseorang adalah untuk Allah semata. Begitu juga pujian malaikat yang berada di arasy dan kursi Allah. Pujian malaikat yang duduk di lapisan-lapisan langit. Semua pujian yang diucapkan oleh para nabi sejak baginda Nabi Adam hingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pujian yang diucapkan oleh para wali, ulama dan semua makhluk. Semua pujian yang sentiasa mereka lantunkan sehinggalah mereka mengucapkan hamdalah ini apabila berada di syurga kelak, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Pola binaan hamdalah seperti ini iaitu alhamdulillahi rabbil alamin dengan rahsia alif lam al-istiqraq pada perkataan alhamdu dan lam al-ikhtisas pada perkataan lillah, membawa kepada kefahaman bahawa pujian ini hanyalah untuk Allah semata yang merangkumi semua pujian sama ada sudah diucapkan ataupun yang belum diucapkan dan akan diucapkan kemudian pada bila-bila masa. Penulis juga memahamkan seperti yang sedia maklum dalam kaedah bahasa Arab bahawa terdapat perbezaan makna antara akar kata kerja iaitu al-masdar dengan kata kerja al-fi'l. Masdar adalah perkataan yang menunjukkan suatu perbuatan telah berlaku tanpa diketahui bila ianya berlaku. Sekiranya kita mengatakan darban, maka perkataan ini dalam bentuk masdar menunjukkan bahawa suatu pukulan telah berlaku walaupun tidak diketahui bila ianya berlaku. Ya, jadi
Macam ni, ada kesepakatan antara ulama tafsir bahawa apapun perkataan yang dipilih Al-Quran, maka perkataan itu adalah yang terbaik di antara yang baik. Apapun jumlah ayat Al-Quran yang terpilih, maka jumlah ayat itulah yang terbaik di antara yang baik. Alhamdulillah pun macam tu dalam menyatakan syukur kepada Allah kan. Kita kalau pergi solat Jumaat, biasanya kita ada masanya kita mendengar hati mengatakan Ahmadullah, ya kan? Aku memuji Allah, dan juga hamdanillah, pujian kepada Allah. Banyak sekali variasi-variasi hamdalah ini. Tapi semua itu baik, tetapi yang terbaik adalah pilihan Al-Quran, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab apabila kita tengokkan daripada struktur bahasa, memang sungguh sangat luar biasa ya. Macam Alhamdulillah, alif lam alhamdu itu namanya alif lam al-istighraq. Maksudnya merangkumi. Jadi apa saja pujian yang sudah dibaca atau belum dibaca dan akan dibaca pada bila-bila masa, maka semua pujian itu adalah untuk Allah belaka, Allah semata saja. Sama ada pujian itu daripada makhluk rohani Allah macam malaikat ataupun daripada makhluk hidup yang lain, semua itu adalah untuk Allah semata. Jadi merangkumi semua pujian sama ada yang sudah diucapkan ataupun lagi diucapkan. Olehnya itu kita lebih memilih Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian alhamdu itu adalah masdar ya, root word ya, akar kata. Perbezaan antara kata kerja dengan masdar dalam bahasa Arab, kalau masdar menunjukkan adanya perbuatan yang berlaku tanpa kita mengetahui bila ianya berlaku. Jadi dengan rahasia itu, alhamdu, kita mengetahui bahawa sentiasa ada saja memuji Allah, meskipun kita tidak tahu bila pujian itu dilantunkan. Okey, jadi kalau nak mengucapkan pujian kepada Allah, ucap alhamdulillah, tak payah pilih benda yang lain. Kita ucapkan rasa syukur kepada Allah melalui pilihan Al-Quran sendiri, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Saya rasa sudah cukup. Kita berhenti setakat ini saja dulu ya. Nanti esok kita lanjut. Tak ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita tutuplah. Alhamdulillah kita dah pastikan untuk episode hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa dan bersambung untuk episode seterusnya di hari yang di waktu yang sama. Terima kasih doktor untuk masa hari ini. Terima kasih juga Jurubahasa Isyarat kita Hafiz. InsyaAllah kita akan jumpa esok hari. Terima kasih juga kepada penonton yang masih setia dengan kami. Jadi saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.